kurnia dan izin itu dapat kita hadir bersama-sama pada pagi ini dalam rangkaian forum pengajian Al-Quran yang bertajuk Al-Quran Pembimbing Jiwa Berintegriti. Hadirin hormati, untuk itu majlis ini kita jumpa Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arifin bin Haji Muhammad selaku moderator untuk forum pada pagi ini. Kita semua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun di sini di bangunan yang historical building, bangunan yang bersejarah dan juga indah pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat saya pengurusi majlis. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah taala. Hari ini kita dapat sama-sama dalam satu program di BKL ni, masya-Allah. Tiap-tiap tahun kadang-kadang saya tengok di BKL lebih sama imarah dengan masjid-masjid di Kuala Lumpur. Kalau Saiful Fadilah dan juga Ija nak tahu bahawa di BKL ni dia ada 3 menara. Tiap-tiap hari akan ada kuliah zuhur di tiap-tiap menara. Sepanjang Ramadan, dan hari ini buat forum sempena nuzul Quran. Masya-Allah. Saya tabik spring lah kepada pasukan dan juga tim di BKL, insya-Allah. Amin. Baik, hari ini kita nak sembang-sembang santai ataupun forum kita berkenaan dengan nuzul Quran. Insya-Allah bersama dengan 2 orang panelis yang sudah ada di pentas. Di sebelah kiri saya ni orang wilayah persekutuan wajib kenal. Kalau tak kenal orang wilayah persekutuan, boleh isi borang kena keluar pada wilayah persekutuan kamu. Sahibul Fadilah Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sahibul Fadilah Ustaz, kawan baru dah masuk ke bahagian dakwah. Kita takut-takut Ustaz Jamali tak ada. Entah pergi ceramah sini, entah pergi sini, entah ceramah dalam panduan, entah begini. Dia memang arah je. Daripada situlah kita belajar ceramah. Jadi sebab itu setiap kali saya masuk forum perdana, saya ingat kena bagi 10% pada Ustaz Jamali ni. Baik, bergandengan dengan Saiful Fadilah pada hari ini saya fikir kalau orang Malaysia tak kenal, maknanya kat rumah tak ada TV. Puan Heriza Helmi, Assalamualaikum Ija. Saya tadi tertukar, ini bakal ketua polis negara ke apa ni? Anak polis. Anak polis. Masya Allah, memang anak polis memang dia semangat kepolisan tu tinggi. InsyaAllah nanti kita bincang panjang, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini kita nak bercakap tentang Al-Quran. Tambah-tambah, hari Sabtu yang lalu kita menyambut nuzul Al-Quran, peristiwa penurunan Al-Quran yang berlaku pada 17 Ramadan. Ia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Baik. Untuk kita semua ini, Saiful Fadilah Ustaz, mungkin kita nak mulakan. Saya ingat kalau bincang apa itu Quran, semua orang dah tahu. Ada 114 surah, 30 juzuk, 6,238 ayat, semua dah tahu. Cuma sebagai pekerja, warga di BKL dan kita sebagai manusia, apa pentingnya Quran ini kepada kehidupan kita bisa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudara pengacara majlis, saudara moderator, Ustaz Hariri dan sahabat ahli panel yang baru balik daripada Syria, yang sebab itu dia pakai baju polis, Wan Eliza, Datin Eliza, dan seterusnya kepada pengarah eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang berhormati rahmat sekalian. Alhamdulillah, saya merasa sangat-sangat bersyukur pada pagi ini
pada hari 19 kita mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan pada pagi ini bertemu dengan bakan-bakan ahli syurga di BKM. Saya teringat apa yang disebut oleh Nabi SAW, di dunia ini hendaklah kamu singgah ke taman-taman syurga, Raudhatun min riyadil jannah. Lalu para sahabat bertanya, apa dia taman-taman syurga di dunia? Majalis zikr, majlis ilmu. Sama ada namanya ceramah, namanya forum, namanya kuliah. Yang hadir ini bukan sekadar 300 orang yang berada di dewan ini, dan juga mungkin online bersama dengan kita pada pagi ini. Sebenarnya penuh dalam dewan di Mayas Qadian ini, antaranya para malaikat yang mendoakan kebaikan untuk kita semua. Yang mohon kepada Allah supaya kita semua yang hadir majlis ilmu ini, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Dan yang paling utama sekali, para malaikat hadir di majlis ilmu ini minta pada Allah supaya kita semua yang hadir majlis ilmu ini dimudahkan jalan untuk dimasukkan ke dalam syurga. InsyaAllah kalau kita lihat hari ini, hari yang ke-19 kita mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ini bermakna tinggal 10 ataupun 11 hari lagi kita akan menyambut 1 Syawal. Moderator Ustaz, orang tanya saya, pejabat mufti takkan tak ada maklumat-maklumat dalaman bila kita raya? Betul. Orang nak tanya Jumaat ke Sabtu ni? Jumaat ke Sabtu. Jawapan saya senang je. Kita akan raya pada 1 Syawal. Tunggulah pengumuman daripada pihak berautoriti. Nyimpan Mohon pada 8.05 malam Khamis, malam Jumaat tersebut. InsyaAllah jangan kita bergaduh bila nak raya. Yang paling utama, macam mana nak kejar Lailatul Qadar, yang disebut dalam ayat dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr. Apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, malam kemuliaan, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Apa yang Nabi buat? Pertamanya Nabi ikat kainnya. Yakin ikat kain ni makna dia apa? Nabi meninggalkan ataupun Nabi tidak bersama dengan isterinya sepanjang 10 hari terakhir berkenaan. Itu cukuplah hari pertama sampai hari yang ke-20. Hari yang selebihnya itu untuk tumpuan kepada ibadah 10 malam yang terakhir. Yang kedua, Nabi mengejutkan ahli keluarganya, anaknya, isterinya, supaya bangun sama. Kita jangan masuk surga seorang-seorang. Bawa isteri kita, bawa anak kita, bawa keluarga kita. Antaranya merebut peluang 10 malam yang terakhir yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab ramai orang tanya bila malam Al-Qadar, 27 ke, 23 ke, 21 ke, persamaannya malam-malam terakhir. Dan Nabi sebut, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam 10 malam terakhir, iaitu pada malam-malam ganjil berkenaan. Dan yang ketiga, selain daripada kita mengejutkan ahli keluarga kita bersama-sama, yang ketiganya dengan kita menghidupkan malam berkenaan. Bermula dengan tenggelamnya matahari, solat pastikan berjamaah. Walaupun kita duduk di rumah, ajak anak, isteri kita, suami kita solat berjamaah. Maghrib, Isyak, dan malah Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan orang yang solat berjamaah Isyak dan subuh berbetulan malam itu malam Al-Qadar, dia pun dapat pahala 1000 bulan berkenaan. Bukan sekadar solatnya, tarawihnya, tadarus Al-Qurannya, qiyamul lail dan seumpamanya. Kalau kita lihat Al-Quran ini turunnya pada malam Al-Qadar. Ini juga disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
bulan Ramadan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, memberikan hidayah petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran ini membezakan yang baik, yang sesat dengan yang batil, dengan yang baik, yang adil. Sebab itu kalau kita lihat apa kepentingan Al-Quran dalam kehidupan ini, pertama sekali sudah pastilah Al-Quran ini merupakan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita pada hari akhirat. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana dia akan datang nanti pada kamu pada hari akhirat. Dia memberikan pertolongan syafaat kepada kamu. Sebab itu di saat kita dah 19 hari berpuasa ini, berapa juzuk dah kita dapat membacanya Al-Quran tersebut? Okay? Ke tak mula lagi? Ke masih lagi? Yang penting saudara tuan-tuan sekalian, bacalah. Dan baca ini kata guru saya paling kurang sehari 60 ayat. 60 ayat dalam sebulan dia boleh dapat 15 juzuk. 60 ayat lebih kurang setengah jam ya. Dan kalau dia rajin sikit, sejam dia boleh baca sehingga 150 ayat. Timbulkan rasa bersalah. WhatsApp baca 2 jam setengah ya. FB baca sejam. Quran mungkin tuan-tuan sekalian tak ada masanya dan seumpamanya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang membaca Al-Quran, mukmin yang membaca Al-Quran seumpama dia makan buah utrujah ya. Utrujah itu apa dia? Satu buah yang begitu harum ya, baunya dan rasanya aman manis, macam satu limau yang besar. Utrujah ya, rasanya sedap ya, baunya harum. Yang kedua, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seumpama dia makan buah tamar ya, iaitu buah tamar yang rasanya manis tapi tak ada bau pun ya. Tak ada bau saja, tak ada ya. Dan yang ketiganya, munafik yang membaca Al-Quran seumpama buah raihan ya, satu pohon yang tidak ada baunya dan rasanya cukup pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seumpama buah labu yang tidak ada rasa ya, yang tidak ada bau dan rasanya cukup pahit. Sebab itu bacalah Al-Quran kerana dia memberikan pertolongan syafaat kepada kita ya, di saat dosa kita yang banyak, maksiat yang kita lakukan. Berkat membaca Al-Quran yang satu huruf 10 kebaikan pahala tersebut, dan mudahan memberikan pertolongan kepada kita ya. Sebab itu saudara sekalian, satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Yasin 2 huruf 20 kebaikan. Jangan baca Yasin Sadaqallahu Nazim ya, sampai habis 83 ayat. Yang kedua saudara sekalian, kepentingan Al-Quran ini juga dia memberikan apa yang disebut sebagai mendidik kita daripada azab kubur. Satu hari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia gali tanah tanpa menyedari tanah yang digali ini adalah kubur. Kubur kita di Malaysia ni ya, macam Raudatus Sakinah dan sebagainya, Kiara dan sebagainya, ada sembon tanah perkuburan Islam, ada batu nisan. Tapi di Mekah Madinah ini kadang-kadang pasir tanah biasa ya, digali tanah rupanya kubur. Apa yang disaksikan, dilihat oleh sahabat Abdullah bin Umar ini, dia nampak seorang lelaki di dalamnya sedang membaca surah Al-Mulk, Al-Quran daripada surah Al-Mulk sehingga habis 30 ayat. Takut dia. Lalu dia berjumpa dengan Nabi SAW. Apa jawab Nabi? Yang mani'ah, yang munjiah, tunjihi min azabil qabr. Ya, surah Al-Mulk ya, dia merupakan pendidik dan penyelamat kepada pembacanya
kepada yang membacanya daripada azab kubur. Bila kita 7 langkah meninggalkan mayat di dalam kubur, boleh jadi ayah kita, ibu kita, suami, isteri kita dan sebagainya, malaikat datang. Dan malaikat datang bertanya pelbagai soalan. Mudah-mudahan dengan kebaikan, dengan amalan yang kita lakukan, kita beroleh nikmat di dalam kubur. Sebaliknya, bila kita hidup ini dalam keadaan melakukan dosa, maksiat dan sebagainya, kita menerima azab. Azab kubur ni datang dalam 3 bentuk. Pertama, kubur itu yang sempit tadi menghimpit kita, menyebabkan patah tulang temurang kita, supaya merasakan azab di atas perbuatan yang kita lakukan semasa di dunia. Yang kedua, kubur itu yang sempit tadi, gelap kita. Dan yang ketiganya datang dari ular yang mematuk kita, membelit kita, menggigit kita. Nabi sayangnya kepada manusia ini, walaupun tempat Nabi maksud di dalam syurga, terhindar daripada melakukan dosa maksiat, sayangnya Nabi kepada umatnya ini, dia bagi satu amalan yang dapat mengelakkan kita daripada azab kubur. Bacalah surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, ya. Malah niatkan pahalanya, kebaikannya, fadilatnya untuk mak ayah kita yang telah meninggal. Sebab itu Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk ini, ia akan mendidik kita, mengelakkan kita daripada azab kubur. Yang ketiga, saudara tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang rumah yang kita baru duduk, bangunan yang baru kita bekerja di dalamnya, ya, ataupun rumah sewa yang kita nak duduk ini dah 3-4 tahun tak ada penghuni. Jadi menyebabkan ya, pelbagai gangguan berlaku. Ya, ada di kalangan masyarakat kita hari ini pasang dinding ataupun pagar rumahnya dengan kayu, ya, dengan benang 3 warna, dengan paku dan sebagainya. Dan kita kena ingat, bila kita buat perkara ini bukan semakin hilang gangguan tersebut. Gangguan itu macam mana? 2-3 pagi misalnya berdenting biji guli misalnya, anak dah tidur, ya, tak ada siapa pun, ya, nanti pernah rasa macam tu, ya. Yang kedua misalnya, ya, rumah yang sejuk tersebut, airconnya 2 horsepower, bilik tidurnya terasa panas, gaduh suami isteri tak habis-habis, ya, antaranya kerana gangguan, ya, antaranya jin dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Bacalah, ya, bacalah ayatul kursi, dia akan dapat mengelakkan ataupun menghalau jin dan syaitan daripada rumah kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita amat dekat orang Melayu ni dengan Al-Quran. Tahun 60-an, 70-an di tempat saya lah, di Sabak Bernam, kalau suami itu dia bagi hantaran pada isteri, dia akan bagi replika burung merak. Bukan burung merak seko tu tak, hantaran duit tadi, yang 1,000, yang kada macam-macam, RM1, RM5, RM10 dan sebagainya, dia gubah macam seko burung merak, ya. Ustaz kata tak boleh, ni patung ni, berhala ni. 80-an tak ada dah bawa replika merak, dia bawa replika juga, replika Masjid Negeri Shah, ya. Sekarang tak ada dah. Iza kahwin dengan Datuk M, apa yang dia bagi? Quran. Kita bagi suami Al-Quran, isteri bagi suami Al-Quran. Yang mana orang yang mulakan falsafah bagi Quran ini, ya, rumah tangga akan rasa tenang, rasa bahagia dengan adanya kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang terakhir tuan-tuan dan puan sekalian, membaca Al-Quran ini menimbulkan sakinah ataupun ketenangan dalam diri kita. Satu hari Sayyidina Ibnu Mas'ud ditanya oleh seorang lelaki, ya, yang mengandung jiwa tak tenang, hati tak tentram, resah, gelisah, jiwa kacau. Macam mana nak buat? Katanya, pertama bacalah Al-Quran. Ya, Al-Quran ini mukjizat, melemahkan, ya, yang hati yang keras, seumpama batu dan sebagainya, lembut dengan Al-Quran. Yang kedua, hadilah majlis saya, ya, seumpama forum pada pagi, ya. Mudah-mudahan kita
mendapat kebaikan ilmu yang disampaikan, kita sampaikan kepada yang lain. Orang tanya, di mana tempat yang terbaik bagi seorang wanita semayang? Di rumahnya ataupun di masjid? Kalau dia pergi masjid semata-mata nak semayang berjamaah, tempat terbaik dia semayang di rumah. Tetapi kalau dia pergi masjid, yang masjid di Kuala Lumpur hari ini di bawah naungan BBKN dan sebagainya, masjid yang hidup, Masya Allah, dengan majlis ilmu, maka datang ke masjid, kita dengar kuliah, ceramah. Selain daripada solat berjamaah, tempat terbaik seorang wanita solat adalah lebih baik di masjid, untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat untuk keluarganya. Dan yang ketiganya, tuan-tuan saudara sekalian, nak tenang hati, bangunlah malam. Apalagi bermula dengan malam ini, malam yang ke-20, sehinggalah malam-malam yang terakhir. Walaupun kita sibuk, nak shopping dan sebagainya, rancanglah perjalanannya supaya kita bertemu dengan Lailatul Qadar, bukan sibuk di Lailatul Qadar. Wallahu. Masya Allah, bila kita dengar Sahibul Fadilah sebut tentang kemuliaan dan kepentingan Al-Quran, bukan kepada diri kita, bahkan kepada keluarga kita, dan juga untuk mententeramkan kekacauan diri. Sekarang ni orang sibuk healing, cari pergi shopping lah, pergi tengok macam-macam. Quran lah tempat healing terbaik sebenarnya untuk merawat duka dara. Baik, kita nak pergi pula kepada soalan yang kedua, panitia kita ni. Selalunya kita nak sebut panitia kita ni pengalaman banyaklah dalam industri seni, dan paling banyak sekarang ni industri kemanusiaan. Bagi industri juga kan. Selalunya panitia, semua orang waktu bulan Ramadan duduk rumah, tunggu puasa kat rumah, buka kat rumah. Tapi awak, ya Allah ya Tuhan, tak boleh duduk diam. Bulan puasa Rom, Turki, Syria, apa yang dicari dan pengalaman berpuasa, menyambut Ramadan, nuzul Quran di luar negara, terutamanya misi kemanusiaan bulan Ramadan? Kongsi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terima kasih kepada Ustaz moderator kita sehari lama kita tak sepentas hari ini. Ustaz memang maintain mood juga, betul tak? Kita tengok Ustaz dia macam dia tak ada, dia stop aging kot. Memang macam tu je maintain. Nanti kita nak tanya juga lah apa tips awet muda. Tapi saya jealous sebab time saya cakap tadi, seorang pun tak kat telefon rakam apa-apa. Tapi bila sampai saya jawab bukan main, yang lelaki-lelaki tu bukan main tu kan. Masya Allah. Jealous. Tolong nanti lepas ni nama Ustaz tolong semua Masya Allah. Dan juga sahibu sama kita Tuan Haji Jamali, dan juga semua tetamu VIP kita, tuan-tuan dan juga perempuan. Saya sebenarnya betul-betul jujurnya saya memang sangat nervous lah, sebab sebelah kita adalah timbalan mufti pula tu. Tapi apa yang Allah bagi pada saya, yang saya sangat bersyukur adalah bila kita berkandingan sepentas dengan orang yang memang betul-betul arif, yang ada ilmu dan sebagainya, saya tidak akan melepaskan peluang untuk bertanya banyak soalan kepada timbalan mufti. So ini merupakan kali kedua kami berjumpa. Sebab ini ada satu event dan duduk sebelah, memang macam-macam soalan. Tadi jumpa timbalan mufti, tanya lagi soalan. Alhamdulillah. Jadi saya rasa lega lah sebab baru balik daripada Turki dan juga Syria. So kebanyakan apa yang kita buat tu adalah hukum hakam yang kita belajar sebelum ini, dia jadi praktikal. Contohnya terawih, tapi kita dalam kenderaan. Boleh buat tak dalam kenderaan yang bergerak ataupun dekat atas flight? Lepas tu boleh tak solat jemaah sekali? Contohnya dalam kenderaan tu sebelah kita ada member, dia jadi imam, kita jadi imam. So benda-benda macam tu sangat menarik apabila kita bermusafir. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, mengatakan bermusafirlah kerana air yang bertangguh itu akan rosak. Bermusafir lah, sebab bila kita duduk dekat satu tempat, mungkin kita akan nampak perkara yang sama. Tapi bila kita bermusafir kat situ, baru kita akan belajar banyak perkara. Termasuklah contohnya kita bermusafir, ada rusa untuk berpuasa ataupun kita boleh berbuka. Jadi kat situ contohnya apa yang terjadi pada diri kita orang, bila buka mata je dia nak semakanan. So kita ingatkan waktu sahur lagi, kita pun makanlah, Masya Allah, di dalam flight tu makan, mungkin makan. Tiba-tiba tengok sebelah, kenapa macam dia cerah ya? Sebab situ kita punya puasa tu perlu diteruskan ke ataupun batalkan saja sebab kena khodok juga. Lepas tu berlaku pula satu perkara insiden, kami berada kat airport nak balik ke Malaysia. Setiap daripada kami ini timing untuk berbuka berbeza-beza.
Saya punya apps tunjuk 7.19 baru buka iftar untuk waktu maghrib. Member pula 6.56. Yang sebelah lagi 72 minit. Jadi nak ikut yang mana satu ni? So apa yang terjadi kadang-kadang bila Allah takdirkan suatu perkara berlaku tu adalah untuk kita belajar. Member ambil 6.56 dia buka puasa. Saya tak tahu kisah awal itu sebab sepanjang kita berada dekat bumi Turki dan juga Syria mesti 7 lebih. Macam mana tiba-tiba boleh jadi 6.56? Tapi diorang yakin dia berbuka. So ada yang tak berbuka. So akhirnya datanglah seorang hamba Allah dan dia kata, belum berbuka lagi. Sudah, diorang dah terawal ke 6 minit. Jadi puasa mereka tu kena khadab ke tak kena khadab? Jadi inilah pertuahannya kita pada hari ini. Sebab kita bersama dengan Sahibul Samah, kita bertanya berkenaan dengan Hubur Akal. Jadi apa yang Sahibul Samah bagi tahu, kena khadab. Sebab dah dia paling-paling pun 1 minit dimaafkan lagi kena khadab juga. Dia tengok persoalan macam mana perkiraan dia. Okay, saya bukan moderator, nantilah Sahibul Samah jawab. Jadi kat situ Masya Allah kita pun belajar ketika bermusafir. Sebab itu kenapa orang mungkin nampak kenapa pergi Palestin, pergi Syria, pergi tempat-tempat yang bergolak, pegang, mungkin bahaya, one way ticket dan sebagainya. Apa yang dapat dekat sana, kepuasan apa yang kita dapat kita tengok mungkin letih bulan Ramadan pula tu. Ini merupakan kali pertama saya pergi misi kemanusiaan pada bulan Ramadan dan memang dah doa lama dah untuk pergi misi kemanusiaan bulan Ramadan. Kali ini baru saja Allah makbul. Dan kebetulan berlakunya pula Turki Syria itu sebelum ini perang, tapi berlaku sekali yang gempa bumi baru-baru ini. Jadi pasti ada benda yang kita boleh belajar. Jadi perjalanan jauh tak aku rasa itu memang jauh betul yang berlaku. Sebenarnya dalam flight pun kita dah bermula misi kemanusiaan tu. Allah takdir juga suami isteri daripada Malaysia, luggage dia terlebih. Jadi dia keluarkan barang-barang dia, terpaksa dia pegang barang-barang kecil ada 10 kira macam paper bag kecil-kecil yang tak ada paper bag pun ada juga. Dan dia ada kembar 2 orang, umur setengah-setengah. Jadi waktu tu saya tengok dengan adik, macam mana dia nak keluar dengan ambil 4 luggage besar kat luar sana. Lepas tu kita bercakap, tak apalah bagi seorang keluar. Lepas tu kita nak tolong untuk angkat barang. Sebab kita transit, dia dah nak kena stay dekat Doha. So dekat Doha tu kita nak Allah takdir untuk kami bantu. Sekali kita tengok, kita tinggal berapa minit lagi sebelum gate close. Siapa yang tengok dekat Instagram saya yang nampak kami berlari tu, sebenarnya kami tengah pecut untuk masuk, untuk pergi ke Istanbul sebab kita dah terpisah daripada tim. Tim semua dah masuk dalam flight. Tapi kami masih lagi tengah berlari dengan harapan, ya Allah janganlah gate close sebab dia ada transit daripada Malaysia ke Doha, Doha ke Istanbul, Istanbul ke Gaziantep. Jadi kalau terlepas satu flight, kita akan terlepas dengan tim-tim kita sebab nak masuk ke Turki Syria ni dia kena bersama dengan satu tim sebab kita dah hantar nama. Tapi nak dijadikan cerita lagi dia cakap sorry gate close. Tapi flight tak terbang lagi. Kami merayu tolonglah kita bersama dengan tim kami daripada Injil sekian dia kata I'm sorry kena beli tiket flight baru. Dan Doha punya airport tu memang sangat besar. Bulan Ramadan pula tu kami rasa memang pukul 7.30 pagi tu dah rasa macam pukul 7.30 petang lah. Memang kita orang macam penat gila-gila waktu tu. Nak jadikan cerita kami berlari lagi naik train dan sebagainya untuk beli tiket flight. Nak jadikan cerita di depan kami ada orang New Delhi dan dia pun terlepas flight juga. So dia kena bayarkan $65 untuk terbang ke flight yang baru. Dan waktu tu sangat sedih. Dia keluar $1 dan memang tak cukup untuk sampai $65. Kat situ baru kami faham, oh patutlah Allah bagi kami terlepas flight sebab ada orang yang memang tak ada duit dah. Dia dengan anak kecil, ada mungkin paling-paling pun $10 je. Dan rupanya Allah nak kita bantu dekat situ juga. So nak jadikan cerita, Alhamdulillah kita pun dapat terbang. So kita sampai dekat Gaziantep. Gaziantep ni adalah tempat sempadan lah dekat Turki. So kat situ kita dah nampak dah kemusnahan yang secara total dekat Hatay. Bangunan semua dah memang dah roboh. Dan kita pergi ke satu tempat ini, pergi dekat bangunan, masih lagi ada album gambar. Tapi orangnya dah tak ada. Orangnya dah syahid, kira dah meninggal dunia disebabkan oleh gempa bumi itu. Dan kita pergi ke kemah-kemah pula. Dan kemah itu semua, kita tanya, bila duduk dekat kemah ni, kita baru lagi. Dulu dia merupakan seorang engineer, seorang yang memang hebat. Tapi sekali mata, Allah uji dia sudah gempa bumi. Akhirnya yang tak biasa tu terpaksa duduk di dalam kemah.
Ini yang kadang-kadang saya fikir, ya Allah selamatkanlah Malaysia, tak rasa benda-benda macam tu. Tetapi yang berlaku pula yang dah duduk lama mungkin 6 tahun dekat kemah, disebabkan oleh peperangan cerita lain pula. Dia dah duduk 6 tahun dekat dalam kemah. Dia merupakan seorang jurutera dan juga pegawai tinggi di dalam pentadbiran. Dan kita cakap sekali kerja apa? Dia cakap sekali aku bekerja sebagai seorang jurutera kehidupan. Jadi sekelip mata Allah boleh bagi dan sekelip mata Allah boleh tarik. Tapi apa yang saya nak sampaikan dari sudut Al-Quran, ketika berada dekat Syria, nak jadikan cerita lah sesuai dengan tajuk kita. Kita pergi ke satu tempat masjid ni, madrasah lah. Madrasah ada lelaki dan juga perempuan. Mereka meraihkan 9 orang hafiz dan juga hafizah yang khatam Al-Quran waktu tu. So waktu sebelum tu berbuka puasa, kita raikan lah 9 orang ni. Jadi kebanyakannya yang hafiz dan juga hafizah ni adik-adik. Adik-beradik yang memang khatam, kira macam hafaz 30 juz Al-Quran. Tapi adik-beradik lelaki ni bila nak bergambar, yang lain ada datang mak, ada datang ayah. Tapi dua adik-beradik lelaki ni, mak tak ada, ayah pun tak ada. Kita cakap, mana mak ayah diorang ni? Jadi dia pun datang kepada kami dan beritahu, mak ayah diorang ni kena tangkap. Biasalah dekat Syria ni, kes yang macam saja-saja tangkap, masuk dalam penjara. Dan orang yang berada dalam penjara sahaja dekat Syria 1 juta. 1 juta orang yang tak tahu apa kesalahan dia orang, tak tahu hidup ataupun mati, 1 juta. Pelarian sahaja berbelas juta. Jadi berapa banyak yang sebenarnya kudrat kita yang betul-betul nak bantu. Tapi kita harap Allah terima apa yang kita lakukan, insyaAllah. Jadi apa yang terjadi kepada 2 orang anak ni? Ayah dan mak ni berada dalam penjara dan meninggal dalam penjara. Saya kata, dah meninggal dalam penjara. Jadi anak ini berusaha gila-gila. Berusaha, Masya Allah, sebab besar bila dibandingkan. Berusaha dengan Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, supaya dapat Islam ini. Untuk hafaz Al-Quran, adik-beradik, Masya Allah. Dan dijaga oleh guru mereka sekarang ni. Jadi kita rasa, ya Allah, mereka betul-betul angkat Al-Quran tu sangat. Memang, diorang tahu diorang takkan jumpa mak ayah, tapi diorang nak jumpa mak ayah. Mereka betul-betul menjadi Al-Quran itu sebagai kehidupan mereka dan juga akhlak mereka. Kenapa saya cakap akhlak? Kami berbuka puasa dekat masjid. Dan kami nak tidur pun dekat masjid juga. Jadi masjid dia bukanlah macam masjid Malaysia. Kita nak pijak kapet pun tak sanggup sebab memang terlalu usang dan juga taib. So bila kita berbuka puasa, mereka punya vacuum tu yang jadi zaman dulu ada macam berus tu yang kena macam ni, dia kena ambil sikit. Tak tahu lah zaman sekarang tahu tak kan. Ambil macam ni, jadi dia punya nasi-nasi tu akan melekat dekat berus tu. Jadi budak-budak kecil ni dia bersihkan kapet seluruh masjid, bawah dan juga atas, guna berus tu. Biar betul setahap itu do'ifnya mereka ini. Lepas tu adalah yang nak bagi upah. Bila bagi upah, budak tu tengok, la lillahi ta'ala. La, orang ni orang pelarian. La lillahi ta'ala. Jadi kita punya NGO terpaksa cakap, ambil juga. Barulah dia ambil. Mana kita tegas sikit. Sebab mereka ni bukan bangsa yang meminta-minta. Dan ada kata kalau berjumpa meminta-minta pun tak ada. Kita rasa macam memang kita nak bagi pun. Ada banyak sangat kisah yang kali ini bulan Ramadan yang saya kata, ya Allah, betapa perlunya bersyukur kita berada dekat Malaysia. Contohnya dekat Palestin. Kami berjumpa dengan kanak-kanak kecil sedang main bola. So, saya pun macam nak jalan main bola walaupun tak henti kan. Tapi apa yang berlaku adalah, katakanlah A, B, C tengah main bola. So A nak tendang bola kepada B, dia orang macam ada satu game tau. Di mana bila A tendang bola kepada B, B kena jawab apa yang A kata. So bila B nak pas bola kepada C, C kena balas apa yang B kata. So saya kata okey, dia pun tendang bola. Start dia tendang bola, dia sebut Ar-Rahman. Okey, B dah dapat bola ni. Lepas tu B nak pas kepada C, Allaman Quran. Lepas tu saya kata tak apalah, sebab takut nanti sampai dekat saya terus kata Sadaqallahul Azim. Saya tak hafal dah pula surah Ar-Rahman. Dia betul main bola hafaz Quran. Tapi saya tak tahu dari sudut hukum kan, kalau Al-Quran tu kita kena dengar dan sebagainya. Tapi nak beritahu mereka punya kecintaan kehidupan Al-Quran di sampai tahap itu. Main pun Al-Quran. Lepas tu kalau tepuk-tepuk pun dengan Al-Quran. Kadang-kadang saja je yang pasal tabarukan lagi. Ramai yang hafal. Yang surah Al-Kahfi kan, bila hari Jumaat kita saja je baca sikit. Ayat pertama, diorang sama 10 ayat. Dan kami tumpang dekat rumah Syria sebab dekat masjid tu terlalu sejuk dan toilet satu. Jadi kami pergi tumpang kat rumah pelarian Syria ya. Jadi bila rumah pelarian faham-faham sajalah. Betul-betul kita pun rasa pelarian, rasa kita nak lari daripada rumah tu. Betapa ya Allah dahsyatnya rumah mereka macam tu. Lepas tu dalam rumah kecil, dia bagi seluruh alam pula masuk ke dalam tu. Lepas tu kebetulan saya bawa 2 bagasi beg makanan. Diorang pun
try nak makan makanan Malaysia, dia makan Cadbury, habislah semua, kita dah tak ada stok lah. Tak apa makan Maggi pun dia orang cuba, termasuklah Mentos. Mentos pun semua nak cuba lah. Tapi bila makan Mentos yang berangin tu, muka dia merah sebab mereka tak tahan pedas. Mungkin tak apalah pengalaman mereka kan. Tapi nak jadikan cerita, bila kita tempat orang, kita nak tidur, dia tak bagi kita tidur. Kenapa? Dia baca Quran dulu. Masya Allah, dia semua baca Quran pula dah. Dia takut je, rupanya mereka ni dah, anak buah anak memang sistem Al-Quran ni sebelum tidur, Quran, jalan-jalan Quran, dan mereka boleh tebuk macam tu sahaja. Jadi pengalaman saya lah, mungkin ada tempat yang memang betul huruf, ada juga. Tapi tempat saya ni memang mereka hidupkan dengan Al-Quran. So itu antara cerita-ceritanya yang saya rasa Masya Allah. Kenapa saya suka pergi ke misi kemanusiaan, akan belajar. Contohnya dari sudut Al-Quran. Contohnya dari sudut Al-Quran mengajar kita tentang erti syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Bila kita kufur, azab Allah amat pedih. Syukur yang penuntut saya nak ceritakan, boleh tengok dekat Instagram dah baru post. Mak mentua saya pun menangis tengok. Di mana waktu tu kami nak pergi misi ke tempat lain. Lepas tu datang seorang atuk. Atuk kata, boleh tak tolong belikan kasut untuk cucu aku? Waktu tu dia orang buka macam bazar. Bazar tu jual stokin harga RM1 ke RM2 dengan kasut harga RM10 macam tu. Mana mak ayah? Mak ayah dah meninggal, tapi boleh tak beli? Sebab dia memang tak ada duit lah. Boleh tak tolong beli? Bukan satu juga boleh, kita nak beli semua kat bazar tu, tapi cash pula tak ada, Turkish lira tu tak ada. Jadi kat situ kita tengok, oh rupanya kasut dan stokin pun mereka tak ada duit untuk beli. Jadi bila tengok orang Malaysia dan NGO, dia minta keperluan untuk cucu dia je. Dia tak minta, aku juga tak, untuk cucu dia. Lepas tu happy dia. Dan ada seorang perempuan yang sampai menangis-nangis. Kita kata, kenapa menangis? Ini bukan anak saya, tapi saya tolong jaga je. Usia Roda yang memang umur 7 tahun, yang memang tak mampu nak berdiri, tak mampu nak buat apa-apa. Dan dia menangis sebab dia tak tahu masa depan orang ni macam mana. Dan dia bersyukur sebab kita bantu untuk beli satu sahaja baju raya. Tapi anak-anak dia tak dapat, tapi dia dapat. Jadi apa yang dia buat, bila kita sebagai aktivis kemanusiaan pergi kat sana, NGO memang dia allocate dah beberapa keuangan, tetapi itu dah termasuk dalam list sebab duit rakyat Malaysia kan. Jadi apa yang kami secara personal buat adalah, saya fikir macam untuk akan datang, kalau Allah bagi rezeki untuk pergi misi, saya nak bawa, kalau 2 beg bagasi adalah penuh dengan makanan, saya nak bawa 2 beg bagasi penuh dengan duit. Banyak yang personal, yang bagi personal, sebab supaya NGO mungkin dah ada dia punya allocation untuk bagi bantuan. Kita ni yang personal boleh bagi lagi untuk yang ni tak dapat, kita bagi. Sebab itu yang kita buat dekat sana. Bila yang tak ada dalam list, takkan dia nak balik dengan tangan kosong. So saya kata, okey, boleh dibuat. So saya mohon untuk rakyat Malaysia pun support. Mungkin boleh bagi bantuan sekiranya berlaku lagi untuk insya-Allah kita nak buat misi kemanusiaan. Boleh derma secara personal untuk kita terus bagi tanpa kita boleh berfikir panjang lah untuk tolong. Tapi saya cukup seronok cerita tentang bola tu kan. Maknanya dia membudayakan Quran, sampai main bola pun dia penghafal Quran. Saya ingat kalau dia masuk pertandingan pun jersey mereka belakang hamba Allah sebab tak nak riak. Macam tak sampai lawak saya kan. Saya akan cuba lagi. Santai-santai. Sebab nampak tonton serius ni risau saya. Tambah yang pakai mask ni, entah apa dia kutuk entah ya. Apa ustaz tu pakai stokin warna-warni tu lah. Contoh Baik. Semua okey lagi? Saya dapat kebenaran daripada pegawai tertinggi kita ini bahawa forum kita akan berakhir jam 1 petang. Boleh? Boy, mana nak mengelak kerja je ni Kita nak cerita pasal Quran dengan kerja ni. Kembali pula pada Sahibul Fadilah, Ustaz. Penjawat awam ataupun orang kerja di BKN ni, saya ingat dah menanah dah telinga ni cerita pasal integriti. Dengar integriti pun letih dah dengar. Tapi itulah ratipan tiap-tiap masa untuk memastikan organisasi kita dan diri kita ini bekerja dengan baik. Cuma bila kita forum Al-Quran, Ustaz, sebagai orang Islam, kita kena yakin bahawa Al-Quran boleh jadikan diri kita ni orang yang berintegriti baik, berakhlak, beradab. Mungkin Ustaz boleh kongsi kepada kita semua bagaimana Quran ini satu mukjizat yang kita boleh nampak, kita boleh pegang dan kita boleh baca, boleh menjadikan diri kita ni seorang pekerja yang berintegriti. Silakan. Kalau kita lihat ya, 1/4 daripada Al-Quran itu
ataupun 1500 ayat di dalam Al-Quran daripada 6236 ayat adalah berkaitan sejarah yang berlaku di kalangan umat-umat terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu yang cukup banyak memberikan pengajaran kepada kita. Antaranya saudara yang dirahmati Allah dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-26. Surah Al-Qasas ini pada juzuk yang ke-20. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah anak Nabi Syuaib, anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam. Beritahu pada ayahnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Inilah orang yang layak kita ambil bekerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang layak dan boleh kita ambil bekerja seumpama Musa alaihissalam ini, dia mempunyai dua komponen sifat yang cukup hebat. Pertama, seorang yang qawi, yang kuat. Yang keduanya, seorang yang bersifat al-amin, yang amanah. Dalam ilmu pengurusan moden hari ini, qawi ini kita sebut sebagai kompeten. Seorang yang nak bekerja dalam organisasi, terutama di BKL dan sebagainya, mesti mempunyai kekuatan dari segi fizikalnya, dari segi mentalnya, dari segi keilmuannya, komputernya, ataupun kalau dia seorang engineer, dia kena pastikan dia dapat IR misalnya. Kalau dia seorang yang accountant, dia kena dapat CA misalnya. Kalau dia seorang ustaz misalnya, mempunyai tauliah misalnya. Hari ini isu tauliah timbul. Kenapa nak kena tauliah? Saya PhD dalam pengajian Islam. Saya mengaji di Azhar. Tauliah ni bid'ah. Zaman Nabi mana ada tauliah? Saudara sekalian, tauliah bermula zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal dihantar oleh Nabi menjadi gubernur di Yaman. Gubernur ni macam ketua menteri, tapi bukan sekadar ketua menteri, dari segi pentadbiran pengurusan, seorang yang merupakan pakar rujuk dalam bidang agama. Jadi Nabi tanya dia 3 soalan. Soalan termuka ni, kalau kamu nanti sampai di Yaman, orang Yaman ni orang yang baru memeluk Islam, macam mana kamu nak hukum sesuatu perkara yang dirujuk kepada kamu? Saya akan hukum berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Macam mana kalau sekiranya tidak ada di dalam Al-Quran? Saya akan hukum mengikut sunnah Nabi ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi, macam mana nak hukum? Berdasarkan kepada ijtihadku, pandangan aku, selagi mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis berkenaan. Lalu Nabi, saudara tuan-tuan sekalian, ambil tangan Nabi yang mulia ini, letak pada dada Muaz bin Jabal, siru ala barakatillah, sebarkanlah Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Setelah jawab 3 soalan dan lulus dengan cemerlang. Sebab itu hari ini isu berkaitan perpecahan di kalangan masyarakat. Antaranya melalui orang yang tidak mempunyai kompeten ataupun tidak mempunyai kebolehan dalam bidang agama, misalnya bercakap, ataupun dia ada agenda lain, misalnya untuk menyebarkan sesuatu doktrin atau pemikiran yang mengelirukan. Kita jemput seorang penceramah, kenapa pilih dia? Kerana dia followers dia ramai, kerana di media sosial dialah antara yang hebat misalnya. Kita jemput dia ceramah lebih kurang setengah jam. Tuan dia kata, siapa baca Yasin malam Jumaat bid'ah, sesat. Siapa yang baca tahlil, talqin, siapa yang baca doa awal tahun, akhir tahun, bid'ah, sesat. Sudah tuan sekalian, dia setengah jam dia balik. Siapa yang jadi masalah? Makmum dengan imam. Makmum pun kata kat imam, imam lah yang sesat ni. Imam yang jadi ketua baca Yasin, ketua baca talqin dan sebagainya. Ini perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Antaranya mungkin kerana tidak memiliki tauliah yang ilmu agamanya
diteliti dan dinilai sebelum diberikan sesuatu pengiktirafan berkenaan. Yang kedua, dia kata Nabi Muhammad SAW ini maksum, terpelihara daripada maksiat dan dosa setelah dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun. Adapun Nabi masa dia remaja macam kita juga, buat maksiat, semua seumpama kita. Ini pandangan sesat Hizbut Tahrir yang diharamkan di Selangor dan wilayah persekutuan. Tapi mereka masuk ke masjid, ke surau dan sebagainya atas nama dia kata dia boleh bercakap agama, dan masjid tidak ambil peduli dia ada tauhid ataupun tidak dan sebagainya. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah, orang yang kuat maknanya orang yang kompeten. Kita bekerja hari ini 8 jam, 8 sampai 5 petang. Bulan puasa ini mungkin balik awal lah, Lepas itu 3,5 dah jam dah jalan di Putrajaya dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan seorang yang jadikan kerjanya sebagai satu ibadah. Sama ada kita doktor, kita engineer, kita pentadbir, kita apa sahaja pun, kerja yang kita buat ini untuk mencari rezeki yang halal. Nabi sebut apa dia? Pastikan untuk jadi ibadah mula dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Alhamdulillah. 8 jam mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah. Sebagaimana kita semayang, sebagaimana kita puasa. Kita yang buat puasa misalnya turun buat enforcement. Kita yang misalnya nak bina bahagian pembangunan, nak buat satu bangunan baru di Kuala Lumpur, kena turun sign, kena lihat sama ada menepati spesifikasi yang ditentukan dan sebagainya. Seluruhnya ini dikira ibadah, mendapat pahala, mendapat ganjaran. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bukan sekadar seorang itu mesti kuat, tetapi kompeten, tetapi mesti amanah yang berintegritas. Ini yang disebut dalam ayat tersebut. Qawi maknanya kompeten, al-amin maknanya amanah. Sebab itu Imam Syafi'i sebagai yang terakhir, macam mana kita nak menghayati Al-Quran ini? 4 perkara. Pertama, setiap orang Islam mesti boleh baca Al-Quran. Masa saya bekerja di Masjid Negara sebelah ini tahun 2007, setiap hari hampir 1,000 orang warga Kuala Lumpur yang bekerja, habis kerja 5 petang, sanggup stay back di masjid 6 petang sampai 8 malam. Untuk apa? Belajar Al-Quran. Nak pencet tapi tak kerti baca Quran lagi. 40 dah Quran tak kerti baca lagi. Mereka belajar Al-Quran di Masjid Negara dalam halaqah, dalam kumpulan, sehingga 2 tahun setengah bukan sekadar boleh membaca dengan baik, boleh mengajar orang lain membaca Al-Quran dengan baik. Tak ada alasan tak boleh baca Quran. Macam-macam pendekatan hari ini. Saya dulu ada satu pengalaman yang cukup menarik. Ketika saya menjadi penemu duga satu aulia di negeri Selangor, salah seorang pemohonnya seorang perempuan. Saya tanya latar belakang, dia nak mohon untuk mengajar Al-Quran. Belajar di mana? Sekolah menengah Saint Mary. Saya beri sebelah ni, kat di sebelah sini. Tapi tengok dia punya, lepas daripada SPM di Saint Mary tersebut, dia menyertai macam-macam program, termasuklah kelas-kelas Al-Quran bersama. Sekali mengajar di mana? Saya mengajar online Ustaz. Tahun 2014, hamba Allah ni dah mengajar Quran online. Anak murid berapa ramai? 400 orang di seluruh dunia. Macam mana dia bayar? Bayar online lah Ustaz. US dollar. Macam mana tahu ataupun macam mana terdetik hati nak mengajar orang ni? Kan Ustaz disebut dalam hadis Nabi, orang yang terbaik di kalangan kamu orang yang orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajar orang lain membaca Al-Quran. InsyaAllah saudara tuan-tuan sekalian. Jadi pertama sekali, Imam Syafi'i, adab kita dengan Quran, bacalah Al-Quran. Yang kedua, hendaklah kita tahu makna Al-Quran yang kita baca tersebut. Apalagi khususnya Al-Fatihah yang menjadi rukun
rukun dalam sembahyang kita. Ya, orang tak tahu makna itu yang bila dapat anak, aku nak namakan ikut nama dalam Quran. Seorang lelaki ini, ya, kahwin 10 tahun tak dapat anak, dia nazar nanti dapat anak, aku nak namakan ikut dalam Quran. Ya, yang kampung lah, bukan UKN. Ya, alhamdulillah berkat nazar tersebut dapat seorang anak lelaki. Dia pun belik cari dalam Quran mana nama sedap. Dia pun jumpa, tak tanya orang pun. Ya, sedap nama ni. Diharamkan ke atas kamu lahmal khinzir. Sedap nama khinzir. Jadi bila Tok Imam datang, dia buat berduri cukur jambut, ya, dia pun tanya apa nama anak ni nak istighfar ni. Ya, ambil daripada Quran Ustaz, Pak Imam. Lembut dia nama dia. Apa nama dia? Ahmad Khinzir Ustaz. Jangan selesai. Kita tahu maknanya. Yang ketiga, tadabbur dengan Al-Quran. Ya, seolah-olah Al-Quran ini menegur kita, mengajar kita, membetulkan kehidupan kita. Ya. Misalnya kita baca dalam Quran ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu, anak isteri kamu daripada azab neraka. Ini dia punya statement umum. Apa dia punya action plan-nya, plan tindakan kita? Pastikan anak isteri kita sembahyang. Apalagi pada bulan puasa ini, anak isteri kita menutup aurat. Ya. Berapa ramai orang yang dia puasa, dia rasa dapat pahala ganjaran banyak, sembahyang tak buat. Berapa ramai orang yang puasa 13 jam, 14 jam, tetapi bimbang tak dapat apa-apa melainkan letih, lapar dan dahaga. Macamlah besok semalam kita shopping di Jekyll kan. Itu insyaAllah terbakar lah. Jekyll kan bulan, kan masih India misalnya. Jalan jam 1 tengah hari. Depan Raja Laut misalnya, kita nampak seolah-olah pada permukaan jalan itu macam ada air. Di bumbung depan, kereta depan itu macam ada air. Sampai tak ada air. Ya, permainan mata. Fata Morgana. Seolah ada air, tak ada air pun. Seolah-olah kita rasa kita dapat banyak pahala kerana puasa kita 13 jam, 14 jam, bimbang tak dapat apa-apa. Bila semayang, bila saudara sekalian, puasa kita tak membentuk akhlak kita, integriti kita, perangai kita. Ya, semayang, apa ni, puasa, solat tinggalkan. Puasa, aurat dedahkan. Ini yang kita bimbang, yang disebut oleh Nabi SAW. Berapa ramai orang yang berpuasa tinggal letih, lapar dan dahaga. Yang didapat baju raya, kuih raya, sofa raya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita, dan mudah-mudahan Al-Quran dan Ramadan ini, ya, sebagai madrasah, universiti yang kurikulumnya, silibusnya ditetapkan oleh Allah Ta'ala, siangnya puasa, malamnya amalan yang cukup banyak, membentuk akhlak dan pribadi kita menghadapi cabaran 11 bulan yang akan datang, yang penuh dengan cabaran yang cukup memberikan suatu, ya, memberikan suatu cabaran kepada kita. Wallahu. Kubur jadi teman, di akhirat menjadi syafaat. Cukuplah tanya, pandailah. Masya Allah, ini yang cerita orang TBKL. Alhamdulillah, kan? Baik, alhamdulillah sempurna sudah forum kita pada hari ini. Masya Allah, saya kagum sungguh dengan DBKN. Wah, bukan puji kerana ada satu, tapi memang betul kagum. Kita mula forum tadi kurang lebih dalam pukul berapa tadi 10 lebih kan? 10 lebih tadi, 10 suku. Sekarang 11.30, saya tengok tak ada orang pun yang bangun. Yang bangun pergi keluar dewan tu tak ada. Memang tuan-tuan memang pakar dalam menahan kencing ya. Oh, hebat tuan-tuan ya. Masya Allah, kagum lah. Dengar je kan, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendapat manfaat lah. Kita ucap terima kasih kepada Sahibul Fadilah Tuan Haji Jamadi Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan kita, dan juga Puan Eliza Helmi kerana sudi berkongsi pengalaman ilmu kepada kita lah. Yang hadir dan juga penganjur kita pada hari ini, mudah-mudahan DBKL terus dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
warganya terus dipanjangkan umur dalam keadaan iman, amin, dan juga dimurahkan rezeki, amin, dan akan bahagia dengan nur Al-Quran di dunia dan juga di akhirat, amin. Sekian sahaja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.